Tamim ibn Aus kalau mai Ramadan, dia berdiri satu rakaat khatmatan fi rakaat. Jadi cerita dongeng terus buat mai 2021 ni jadi cerita dongeng terus. Hak kisah tu. Kisah tu memang berlaku. Tetapi bila kisah itu bawa mai ke zaman kita, zaman saya, zaman kita semua, dia jadi macam ya ke? 3 bulan para sahabat selepas Ramadan, 3 bulan lamanya mereka bermunajat kepada Allah. Wahai Allah, terima baca Quran kami dalam Ramadan. Wahai Allah, terimalah puasa kami dalam bulan Ramadan. Wahai Allah, terimalah sedekah kami dalam bulan Ramadan. Kita pohon dengan Allah untuk terima bukan Ramadan tahun ni saja. Semua ibadat umat Islam yang pernah dilakukan di atas muka bumi Allah Azza wa Jalla. Nak kaya minta macam tu. Zaman ni zaman Allah tarik barakah daripada masa. Perasan tak masa kita jadi macam mana? Tak perasan lagi ke ni masa sampai habis sehari-sehari. Bahasa tak ada barakah langsung. Sebulan bahasa habis macam tu je. Seminggu sedap-sedap Jumaat Sabtu, sedap Jumaat Sabtu. Zaman ini zaman Allah rentak keberkatan masa. Zaman ini zaman Allah rentak keberkatan wang ringgit kita. Allah rentak keberkatan dalam keluarga kita. Bila Nabi sebut tang mana ada barakah, kejar barakah itu untuk diundang dalam keluarga kita. Apa jadi pada mak ayah hari ni dalam mendidik anak-anak untuk puasa? Mereka tak bangun sahur. Yang paling utama dalam hidup mereka bukan anak-anak boleh bawa RM10 pergi sekolah, bukan anak-anak boleh habis sampai PhD, tapi yang paling utama dalam hidup mereka, anak-anak boleh baca Quran, anak-anak boleh puasa Ramadan, anak-anak semayang fardu 5 waktu. Ini nombor 1. Kelazatan bermunajat kepada Allah, lazat baca Quran, lazat selawat kepada Nabi, kelazatan bersedekah, lazat dan enaknya kemanisan iman waktu kita buka puasa. Bila Nabi sebut tak ada lagi ibadah dalam syurga, saya jadi resah, jadi mai Ramadan saya jadi resah. Hak ni last ke? Tuan-tuan sekalian, dalam syurga tiada lagi puasa. Tuan-tuan tak boleh puasa. Ketika penduduk syurga ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala wajah Allah, melihat Allah dalam syurga, seluruh penduduk syurga terduduk dan tersujud di hadapan Allah. Lalu Allah Taala kata, angkat kepala kalian. Sesungguhnya dalam syurga ni tak ada lagi dah yang namanya sujud. Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban. Wahai Allah, berkatilah kepada kami dalam hari-hari yang berbaki dalam bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Sampaikanlah kami wahai Allah ke dalam bulan Ramadan. Yang saya hormati dan saya kasihi Al-Fadhil Tuan Guru Syekh Zainul Asri, yang saya mendengar tazkirah beliau sejak 20 tahun yang lalu waktu mengaji di Maktab Mahmud. Syekh Zainul Asri telah pun mula mendidik ummah di Sekolah Menengah Islam Darul Ulum. Waktu tu kami selalu datang program di Semidu, dan saya budak lagi lah, dan hari ni sepatutnya tak duduk di sini, saya kena duduk bawah. Tapi sebab mengingatkan salah seorang yang menunjukkan kepada saya jalan untuk sampai kepada Allah melalui qiyamul lail dan melalui selawat kasih kepada Nabi SAW, maka saya mai juga walaupun saya daripada KL dan esok nak pergi KL balik. Tapi sebab dah berjanji dengan Tuan Guru Syekh, maka saya mai juga pada malam ni. Mai kelang beras tapi bawa beras. Orang kata tak cerdik. Saya malam ni kira tak cerdik lah ni. Kan, tang ni kelang beras. Jadi saya nak kena bawa benda lain sepatutnya kan. Ala kulli hal, kita mengharapkan keberkatan yang ada dalam majlis ilmu. Semoga pertemuan kita pada malam ni, hak kita berhimpun malam ni,
insya-Allah satu hari nanti perhimpunan yang sama di dalam syurga Firdaus sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mai Ramadan, orang yang rasa tak seronok, selalunya orang itu ada penyakit pada iman dia. Dia berasa tak selesa. Lagi dekat countdown yang orang duk buat poster hari ni, 8 hari Ramadan, 20 hari Ramadan, dia bangun pagi, dia tengok dalam handphone dia 7 hari Ramadan. Dia berasa macam yang ni tak payah tanya orang, tak payah tengok orang. Semua orang boleh bagi jawapan masing-masing kepada diri masing-masing. Orang sebelah tak boleh tahu kita seronok ataupun tidak dengan tetamu Allah yang nama Ramadan ni, kita tahu. Orang yang iman dia sihat, dekat dengan Ramadan, dia lagi suka. Suka tu dia tak boleh buat-buat. Dia bukan buat-buat suka tu. Dia main hasil daripada iman dia yang bersih tadi, yang tak sakit tadi, maka dia seronok dengan kedatangan Ramadan. Yang paling saya takut Ramadan, kadang-kadang saya rasa tak berapa seronok dengan Ramadan ni, satu hadis saja. Iaitu hadis yang apabila Nabi naik mimbar tu, yang Nabi kata amin. Hak ni confirm Tuan Syekh dah cerita dah hurai dah. Mimbar Nabi 3 anak tangga. Sebelum tu Nabi berkhutbah atas batang kurma tu lah. Batang tamar tu. Dia terus naik satu tangga dia macam ni je. Pijak atas tu, diri Nabi khutbah. Lepas tu buat mimbar baru, dia ada 1, 2, 3 anak tangga. 3 anak tangga ni lah yang satu hari tiba-tiba Nabi naik, Nabi kata amin, sahabat tak dengar apa pun. Sahabat macam ni. Dan zaman Nabi ada muslimat tau, jangan kata muslimat Nabi tak bagi mai semayang, ada macam ni. Ada muslimat yang solat di belakang. Bila Nabi naik mimbar tu untuk khutbah, Nabi kata amin, sahabat semua buka tengok. Macam tuan-tuan tengok lah ni lah, amin ke siapa? Amin benda apa? Nabi naik yang kedua, Nabi kata amin. Nabi naik tangga ketiga mimbar tu, Nabi kata amin. Kemudian Nabi khutbah, kemudian Nabi turun. Sifat sahabat, dia mesti tanya kalau benda tu Nabi buat yang mereka tak pernah tengok. Sahabat mesti tanya. Subhanallah. Ni panggil sahabat. Tanya dan tegur. Dua ni panggil sahabat. Yang pertama, apa saja Nabi buat benda pelik, mesti sahabat akan tanya. Yang kedua, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang ni daripada sahabat yang tidak ada tolak bandingnya suasananya. Bila Nabi turun, sahabat tanya, ya Rasulullah, tadi amin kepada apa? Nabi pun kata, tadi waktu aku naik, Jibril datang. Maksudnya sahabat tak nampak. Waktu tu. Ada ketika Jibril datang, sahabat nampak. Jadi Jibril datang, waktu tu sahabat tak nampak, dan kata Rasulullah, Jibril berdoa dengan 3 doa. Saya sebut satu je lah. Bila Jibril mai, wahai Muhammad, aku nak berdoa. Jibril ni tuan-tuan, presiden malaikat. Tuan-tuan bayang malaikat, jumlah mereka 90% daripada alam ni. Tuan-tuan tengok rumput, tuan-tuan tengok butiran pasir, yang tu baru sebahagian kecil alam. Malaikah, bilangan mereka dari nisbah dengan
Seluruh makhluk depa 90%. Banyak mana malaikat. Allahu Akbar. Ketua dia nama Jibril alaihissalam. Tapi dia bukan yang paling besar tubuh dia. Dia yang paling mulia. Jibril. Waktu Nabi naik tangga mimbar tu, Jibril kata, wahai Muhammad, inni da'in fa'amin. Aku nak berdoa ni. Kamu aminkan. Kalau Jibril berdoa seorang pun, Allah makbul dah. Kalau Jibril berdoa seorang pun, Allah makbul dah. Kalau Nabi Muhammad berdoa seorang pun, Allah makbul dah. Apatah lagi ketika itu, peristiwa itu, satu-satunya peristiwa yang paling jelas, bila Jibril kata, wahai Muhammad, inni da'in, aku nak berdoa, amin. Kamu kata amin, wahai Muhammad. Kamu kata amin, wahai Muhammad. Bermaksud, wahai Muhammad, kamu sebut, wahai Allah, makbulkan doa Jibril. Doa inilah yang paling saya takut bila mai Ramadan. Iaitu, bila Jibril berdoa ketika itu, wahai Muhammad, man adraka Ramadana min ummatik, falam yughfar lah, faqad raghima anfuh. Sesiapa di kalangan umat kamu yang Allah bagi peluang kepada dia untuk duduk dalam Ramadan, tetapi dia keluar daripada Ramadan dalam keadaan dosa dia tidak dikurangkan oleh Allah, maka celakalah umat kamu itu, wahai Muhammad. Bahaya ni doa ni tuan. Bukan bahaya macam mana? Bahaya kepada orang yang Allah bagi ruang untuk dalam Ramadan, tetapi tidak ditambah pahala dia dan tidak berkurang dosa dia. Subhanallah. Bila Jibril kata, wahai Muhammad, mana-mana umat kamu Allah bagi ruang untuk duduk dalam Ramadan, sekali, 5 kali, 10 kali ruang, 15 kali Ramadan, 20 kali Ramadan, tiba-tiba dosa dia tidak diampunkan oleh Allah, maka dia orang yang celaka. Wal'iyadzubillah. Yang ni cukup besar. Yang paling kita takut. Dan Nabi amin waktu tu. Nabi kata amin. Wahai Allah, makbulkan doa Jibril. Tuan-tuan agak-agak doa tu macam mana hari ni? Subhanallah. Tak payah agak. Memang tak payah agak. Doa itu tak payah agak. InsyaAllah memang makbul doa itu. Dan cari lagi dua, apa dia yang Jibril doa dan apakah yang telah diaminkan. Lagi dua benda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu 3 benda ni yang presiden malaikat doa dan presiden segala makhluk aminkan, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 ni siapa langgar, dunia dia dapat dah kecelakaan itu sebelum akhirat. 3 benda ni. Antaranya Ramadan. Saya begitu risau bila minggu lepas saya tengok satu video umat Nabi Muhammad, orang Malaysia lah, orang Malaysia, lelaki-lelaki. Dia boleh buat video sambil dia duduk geleng kepala dia belah ni, rambut dia panjang, jantan. Jantan pula. Lelaki. Rambut dia panjang, dia duduk geleng belah ni, dia ribah rambut dia belah ni, dia geleng belah ni, dia ribah rambut ni, sambil duduk cakap-cakap tu dia kata, saya sebenarnya Ramadan saya tak puasa. Dia kata sebenarnya saya tak puasa, umur dalam 20-an tak silap saya. Saya tengok video tu, bukan saya tak benci. Dia umat Nabi Muhammad, dia perlukan bimbingan. Saya renung lama kawan ni. Kesian kat dia. Dia kata sebenarnya saya Ramadan saya tak puasa. Dia kata betul-betul, saya memang tak puasa. Tapi saya ada sebab. Saya tak puasa sebab saya tak semayang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Arab kata ahashafan wa su'akiyalah. Masal orang Arab kan. 2 kali benda tak elok lah yang dia buat. Bila saya tengok video tu, saya teringat kepada satu hadis sahih yang Nabi sebut, kumpulan al-mujahirin
Mereka yang Allah tutup aib mereka, Allah tutup aib dia. Dia bangun pagi esok, dia yang umum ke orang aib tu. Nabi kata kumpulan ini Allah tak ampunkan dosa dia. Saja-saja rakam yang tengok dia ni pula macam Insta juga, Insta famous ke orang panggil apa tahu. Bukan artis berlakon ni, tapi artis dalam ni, artis Facebook, artis apa ni. Orang tengok. Tak ada segan apa. Dah dia buka aib dia, dia kata dia sebenarnya tak puasa Ramadan, dia kata tapi ada sebab. Sebab dia tak semayang. Dia kata kalau dah tak semayang, rugi je lah puasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka dalam siri peringatan untuk diri saya dan kita semua, saya selalu peringat kepada ibu ayah zaman moden ni untuk tahun ini pastikan anak-anak kita berpuasa Ramadan. Usahalah untuk memastikan anak-anak kita menunaikan tanggungjawab yang kedua yang paling besar dalam rukun Islam selepas daripada solat. Hari ini saya peringatkan mak ayah ambil keberkatan bersahur. Bila Nabi sebut tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Nabi kata bangun bersahur. Sesungguhnya pada perbuatan bersahur itu ada keberkatan. Zaman ni zaman Allah tarik barakah daripada masa. Perasan tak masa kita jadi macam mana? Tak perasan lagi ke ni masa sampai habis sehari tak berasa tak ada barakah langsung. Sebulan berasa habis macam tu je. Seminggu sedap-sedap Jumaat Sabtu. Zaman ini zaman Allah rentap keberkatan masa. Zaman ini zaman Allah rentap keberkatan wang ringgit kita. Allah rentap keberkatan dalam keluarga kita. Bila Nabi sebut tang mana ada barakah, kejar barakah itu untuk diundang dalam keluarga kita. Apa jadi pada mak ayah hari ni dalam mendidik anak-anak untuk puasa? Mereka tak bangun sahur. 30 hari Ramadan, mak ayah pun tak bangun sahur. Kalau sahur pun pukul 1 pagi, pukul 2 pagi, anak tak bangkit dah. Dia kata, Ustaz kami Alhamdulillah anak-anak semua tak sahur. Saya kata puasa. Puasa, pakat buka puasa sekali. Saya kata tak puasa. Saya cikgu sekolah menengah. Dulu balik-balik terus mengajak sekolah menengah. Dan kemudian orang panggil ceramah. Ratusan buah sekolah saya pergi. Ratus. Dulu kalau kawan kita tak puasa seorang dua, tu pun dia makan ujung bangunan, belakang bangunan. Hari ni kalau tak puasa dalam kelas berpuluh-puluh orang dan makan ramai-ramai. Hari ni, zaman ni. Lepas tu mak ayah duduk seronok, anak tak bangkit sahur, tak apa Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, tak ada masalah apa. Mereka bangkit lah dalam 3-4 hari ya Ustaz, sebulan tu. Hak lain tak bangun dah. Hak mak ayah tu duduk puasa seronok. Anak tak bangun sahur. Saya bukan nak ajak untuk buruk sangka dengan anak-anak. Yang ni yang saya lihat. Kita tak ingat dulu 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu macam mana mak ayah membangunkan kita sahur. Subhanallah. Mak ayah kita tak ada ijazah sarjana muda, mak ayah kita tak ada kereta Velfire, mak ayah kita tak ada duit yang banyak macam kita hari ni. Tapi subhanallah, mak ayah kampung kita. Dulu kalau anak tak bangun, sedang-sedang bersila depan nasi goreng dah. Bila masa mangkit buka mata. Pak mai buah ayak ni. Dah bersila tu mai buah ayak, nak suruh sahur untuk berpuasa Ramadan. Subhanallah. Mak ayah dulu punya usaha untuk anak-anak bangun sahur. Usaha habis-habisan untuk memastikan anak tak masuk dalam neraka dan mendapat murka Allah. Wal'iyadzubillah. Ni kena hidup balik. Kena hidupkan balik.
Macam mana mak ayah dulu nak pasti anak-anak puasa, nak pasti anak-anak solat. Yang paling utama dalam hidup mereka bukan anak-anak boleh bawa RM10 pergi sekolah, bukan anak-anak boleh habis sampai PhD, tapi yang paling utama dalam hidup mereka, anak-anak boleh baca Quran, anak-anak boleh puasa Ramadan, anak-anak semayang fardu 5 waktu. Ini nombor 1. Yang jadi wirid mereka. Masya Allah. Kira boleh ikat anak kat pokok sebab tak semayang. Dia sanggup ikatnya. Hak cerita tu sebab kena tu. Oi, ingat sampai hari ni lah. Tahu. Maha suci Allah. Saya tak pernah lupa untuk doakan Rabbighfirli dhunubi wali walidayya. Setiap jam je saya hidup sampai hari ni. Ayah saya dah wafat. Tapi apa yang dia buat membuatkan kita ingat sampai hari ini. Untuk kenal Allah. Untuk terus daripada detik itu mencintai Allah. Dan meyakini bahawasanya satu-satunya yang menggerakkan alam ini dan mencaturkan alam ini ialah Allah Jalla Jalaluh. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Kau mak ayah hari ni kena hidup balik sunnah tu. Anak-anak hari ni panggil mai bulan Ramadan, panggil mai duduk depan. Terenung biji mata dia, suruh dia renung muka kita, tanya, "Alung puasa dak hari ni?" Hari pertama mungkin dia gamak lagi untuk keluar, kata dia puasa. Hari kedua mungkin dia gamak lagi kalau dia tak puasa lah. Tapi lepas hari keempat, kelima, kalau kita panggil dia main duduk depan, dia tak dia nak bohong lah. Dia akan beritahu, "Ayah, alun tak puasa." Tuan-tuan try. Kita sambil basuh pinggan, anak sambil minggim. "Ayah puasa tak tu?" "Puasa takkan tak puasa mak." Anak jawab, dia pun sambil minggim, mak sambil duduk potong sayur. Panggil duduk depan. Allah bagi power kepada mak dengan ayah ni. Dia ada power dia. Itu darah daging dia, zuriat dia mengalir di dalam tubuh budak tu. Darah dan daging dia. Kalau dia renung mata budak tu, dia tanya, "Alung puasa tak hari ni?" Budak tu tak boleh tipu tuan. InsyaAllah. Maka begitulah ibadat puasa yang dilakukan oleh semua ummah. Benda kedua yang saya sedih bila main Ramadan, yang lagi sedih. Nombor 1 tadi risau. Risau keluar daripada Ramadan dalam keadaan dosa banyak tu. Dia mesti keluar daripada Ramadan, mesti kena kurang dosa kita daripada hak sebelum ni. Mesti. Itu satu. Nombor 2 yang saya risau tiap-tiap kali datang Ramadan ialah hak ni sedih ni lagi besar daripada sedih nombor 1 tadi, iaitu tiada lagi Ramadan dalam syurga. Yang ni lagi susah hati. Lagi susah hati. Kelazatan bermunajat kepada Allah, lazat baca Quran, lazat selawat kepada Nabi, kelazatan bersedekah, lazat dan enaknya kemanisan iman waktu kita buka puasa. Bila Nabi sebut tak ada lagi ibadah dalam syurga, saya jadi resah. Jadi mai Ramadan saya jadi resah. Hak ni last ke? Hak ni last ke? Tuan-tuan sekalian, dalam syurga tiada lagi puasa. Tuan-tuan tak boleh puasa dah. Ketika penduduk syurga ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala wajah Allah, melihat Allah dalam syurga, seluruh penduduk syurga terduduk dan tersujud di hadapan Allah.
Lalu Allah Ta'ala kata, angkat kepala kalian. Sesungguhnya dalam syurga ni tak ada lagi dah yang namanya sujud. Tak ada dah. Zikir, tuan-tuan nak seronok zikir, tuan-tuan seronok sedekah. Sebab tu tuan-tuan, muslimin dan muslimat sekalian, hak puasa hak Allah bagi ni, berapa kali dah Allah bagi, semua kita tahu. Start daripada umur berapa Allah bagi nikmat puasa, nikmat untuk berpuasa sampai malam ni, sampai tahun ni. Maka pastikanlah tiap-tiap hari yang kita berpuasa itu adalah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ruginya manusia kalau dia berpuasa nanti di padang mahsyar, bila dia tengok buku rekod, buku amalan dia, bila dia tengok tang buku amalan dia, tang puasa tu, tang saum Ramadan, rupanya malaikat tulis hujung tu malaikat hanya tulis di hujung tu lapar dan dahaga saja, tak tulis pahala. Laisa lahum min siyamihim, laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash. Kam min sa'imin, Nabi kata betapa ramai. Kam ni bukan dia tanya kami sa'ah, bukan kam lisual, kami takfiriyah. Kam untuk betapa banyaknya orang yang berpuasa, kata Nabi. Di kalangan umat aku ramai yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, yang tidak dapat apa daripada puasanya illal ju'a wal 'atash. Bila dia buka buku amalan dia, malaikat tulis dua perkataan saja, wal a'yadzu billah, ju', lapar, 'atash, dahaga, dapat dua tu aja. Nas'alullah as-salamah. Kita pohon dengan Allah untuk terima bukan Ramadan tahun ni saja, semua ibadat umat Islam yang pernah dilakukan di atas muka bumi Allah Azza wa Jalla. Nak kaya minta macam tu. Nak kaya minta macam tu. Kalau minta, jangan minta amalan kita saja. Wahai Allah, habis bagi salam semayang kan, wahai Allah, semayang maghrib aku dan semayang maghrib semua umat Nabi Muhammad, terimalah wahai Allah. Habis bagi salam isyak, wahai Allah, solat isyak aku dan solat isyak semua umat Nabi Muhammad, terimalah wahai Allah. 30 tahun dah puasa ustaz, takkan Tuhan tak terima. Semayang 5 waktu main masjid ni ustaz, 28 tahun takkan Allah tak terima. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada satu orang tok imam masjid, bukan contoh, cerita betul. 30 tahun jadi imam nombor 1 di masjid. Akhirnya tinggal masjid pakai seluar pendek, seokok. Tuan-tuan ingat apa dia? Hidayah ni. Hati-hati. Hati-hati. Kalau tidak, Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim, dia tak angkat tangan untuk minta dengan Allah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna. Rabbana, Tuhan kami. Siapa dia ni? Siapa yang duk minta ni? Satu Nabi nama Ibrahim, Nabi yang kedua, Rasul yang kedua nama Ismail. Rasul pun takkan minta dengan Allah lagi. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bina Kaabah. Bina Kaabah. Allah yang arah untuk bina Kaabah. Apa pun naik bata, naik habis. Letak hajar, letak batu di hujung. Dua beranak ni angkat tangan, Rabbana taqabbal minna, wahai Allah, terimalah ibadat kami buat ni. Tiga bulan sahabat habis Ramadan bermunajat untuk Allah terima semua ibadat dalam bulan Ramadan.
3 bulan para sahabat selepas Ramadan, 3 bulan lamanya mereka bermunajat kepada Allah. Wahai Allah, terima baca Quran kami dalam Ramadan. Wahai Allah, terimalah puasa kami dalam bulan Ramadan. Wahai Allah, terimalah sedekah kami dalam bulan Ramadan. 3 bulan. Kerana pemilik pahala itu namanya Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka kena minta. Saya dan kita semua kena minta. Sementara Allah bagi nyawa lagi, tuan-tuan, malam ni masih lagi bernyawa, masih lagi bernafas, masih ada ruang, masih ada peluang. Berapa puluh tahun kita buat amal ibadah, mohon dengan Allah. Wahai Allah, tang mana ada kurang tu, wahai Allah, ampunkanlah kami, terimalah ibadah kami yang lemah itu, wahai Allah. Kemudian hadis yang ketiga, Nabi sebut semua amalan anak ibadat anak Adam aku gandakan daripada 1 hingga 700 kali ganda. Semua amalan anak Adam aku gandakan daripada 1 hingga 700. Semayang, sedekah, baca Quran, 1 hingga 700 tu bukan sedekah saja lah. Semua ibadat. Umrah, tolong orang. Kalau baca Quran 1 huruf 10. Nampak tak? Semayang berjemaah, semayang fardu berjemaah, Allah ganda 27. Dalam satu riwayat Allah ganda 25. Nabi sebut dalam hadis ni, semua amalan anak Adam daripada 1 sampai 700 aku gandakan. Penghujung hadis ni Nabi kata illa saum. Ada satu riwayat ni saya baca dan sanad dia elok. Nabi kata illa saum, kecuali puasa. Wa ana ajzi bihi. Puasa ni special puasa. Puasa aku rahsiakan. Berapa kali ganda aku gandakan pahala puasa, aku rahsiakan. Bila anak Adam ni akan tengok di mahsyar esok. Ibadat lain semua aku beritahu. Ni berapa kali ganda, ni berapa kali ganda, ni berapa kali ganda. Contoh tengok istimewanya puasa. Kerana kata Allah, seseorang itu apabila dia berpuasa untuk aku dan kerana aku. Dia meninggalkan syahwatnya kerana aku. Dia meninggalkan makan dan minumnya kerana aku. Sebab itu aku khususkan pahala itu. Aku simpan pahala itu. Aku rahsiakan pahala puasa itu untuk aku sembahkan kepada dia. Tunjukkan kepada dia di mahsyar nanti. Besarnya pahala puasa. Seperti mana besarnya pahala puasa, begitulah besarnya kemurkaan Allah kalau seseorang itu tinggalkan puasa Ramadan. Bila Nabi cerita tentang keagungan pahala puasa Ramadan ni, saya teringat hadis yang Nabi bagi tahu, siapa bagi makan orang buka puasa, dia dapat seperti seorang yang berpuasa. Hadis tadi saya terus terkait dengan hadis Nabi kata siapa yang jamu ni. Larat nak jamu orang buka puasa, ustaz. Kami pun rumah kami satu mata je. Buka puasa satu. Lauk sayur pun tak ada dah. Lauk tu je. Orang susah jangan rasa resah. Sebab sahabat-sahabat yang susah ada tanya Nabi, ya Rasulullah, kami pun susah. Kami pun buka puasa dengan kurma je ya Rasulullah. Kami pun buka puasa dengan air saja wahai Rasulullah. Nabi terus sambut. Nabi terus jawab. Nabi kata walau syurbata ma', walaupun kamu jamu orang tu buka puasa dengan seteguk air. Dah tadi Nabi bagi tahu besar pahala buka puasa. Kali ni Nabi bagi tahu pula siapa yang jamu satu orang buka puasa, dia dapat pahala seperti seorang itu berpuasa. Ni 200 sekolah ni, subhanallah. Sekolah saya 50 ya.
Tuan Syekh dah bagilah itu duit untuk buka puasa. Alhamdulillah. Semoga dapat dalam pahala Tuan Syekh dan seluruh ahli sekolah. Buka puasa. Maka saya nasihatkan diri saya dan semua adik-beradik saya, semua muslimin dan muslimat, cari masjid yang buat buka puasa. Allah tahu berapa yang ada dalam poket kamu. Tak boleh tipu. Kadang-kadang isteri kita pun kita boleh tipu lagi. Ada dalam bank yang dia tak tahu pun. Dah. Dan kadang-kadang suami kita tak tahu pun kita ada simpan 5-6 utah lagi, tang lain. Dalam keadaan setengah keadaan suami kita tak tahu, isteri kita tak tahu, kadang anak tak tahu. Saya sembang dengan beberapa orang, kadang anak-anak ni kata, "Ustaz, ayah kami memang ada duit. Ada satu bank yang kami tak tahu. Kami semua anak-anak tak tahu. Dia simpan. Dia duk pegang nak tu." Tuan-tuan, Allah tahu berapa kamu ada. Cari masjid yang buat iftar Ramadan. Subhanallah. Satu masjid 100 orang makan buka puasa. Sebulan 3,000 orang. Pahala 3,000 orang. Tu baru satu masjid. Kalau rajin, teringin kedudukan yang tinggi di sisi Allah, teringin duduk dekat dengan Nabi, cari banyak di masjid. Ni rahsia. Ni rahsia. Tu jenuh Ustaz, nak cari banyak masjid, jenuh bagi duit. Bukan suruh bagi 1,000 satu masjid, tuan. Kalau kamu sebut dengan Allah, kamu mampu satu masjid 100, insya-Allah yang itulah kemampuan kamu. Allah tahu yang tu kemampuan kamu. Kalau kita kata tak mampu Ustaz, 100 banyak Ustaz, bagi RM10. Kalau tidak, Nabi tak sebut walau seteguk air. Seteguk air tu ayat kosong. Boh RM10 dalam tabung iftar tu, tabung ihya Ramadan. Dalam hati, wahai Allah, yang ni untuk semua ahli masjid ni, ahli qaryah sini buka puasa 30 hari. RM10 tu boleh, kalau beli gula berlambak dah. Sehari makan minyak tu pun kena semua orang lah. Kita kreatif nak pergi berjalan dengan keluarga kita. Kita cukup kreatif nak bagi menikah anak-anak kita. Kita cukup kreatif punya susun bertahun buat perancangan untuk dunia kita. Tapi untuk mendapatkan kedudukan supaya Nabi boleh tengok muka kita, kita boleh tengok muka Nabi. Yang tu kita tak pulun, kita tak rancang, kita tak kreatif. Yang ni silap saya dan silap kita semua. Dan yang terakhir, 9.5 dah. Dan yang terakhir, nasihat untuk saya dan kita semua pada malam ni, yang terakhir sekali ialah Ramadan ialah bulan Quran. Ramadan ialah bulan Quran. Kalau orang tanya, Ramadan ni bulan apa? Syahrul Quran. Kerana Allah memilih Ramadan itu untuk Allah suruh Jibril pi Lauh Mahfuz, pi ambil Quran 114 surah, buat turun bulan Ramadan ke langit dunia. Jibril antara malaikat yang boleh pi ke satu tempat, nama tempat ni Lauhun Mahfuz. Jibril pi Lauh Mahfuz, Allah Ta'ala kata pi ambil semua Quran 30 juzuk. Buat turun seketui dan serentak, buat turun seketui itu berlaku pada Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Maka turun kepada umat Nabi Muhammad Ramadan Syahrul Quran, bulan Quran. Imam Malik Ibn Anas tok guru Imam Syafi'i. Tak payah ceritalah warak dia, tak payah ceritalah. Presiden ulama di Madinah, Imam Daril Hijrah, Imam Malik. Hari-hari mengajak fatwa, mengajak hadis dan sebagainya. Bila datang Ramadan, Imam Malik menghentikan pengajian Muwatta, pengajian hadis,
penfatwaan sepanjang Ramadan. Bila orang tanya Ahlul Bait Imam Malik, apa yang Imam Malik buat ni? Tilawatul Quran. Bila orang tanya Imam Malik ni buat apa sampai berhenti kuliah, yang orang satu dunia datang kepada Imam Malik waktu tu. Ulama daripada Kufah datang, ulama daripada Iraq, daripada Basrah datang, ulama daripada Mesir datang, ulama daripada seluruh dunia datang. Bila datang Ramadan, Imam Malik hentikan bagi cuti majlis ilmu, baca hadis dia. Orang tanya Imam Malik, dia buat apa ni? Tilawatul Quran sepanjang Ramadan. Kata Thabit Al-Bunani, seorang tabi'in yang masyhur, bahawasanya Tamim ibn Aus Ad-Dari, satu-satunya sahabat Nabi yang pernah melihat Dajjal secara yaqazah, secara jaga, berdepan tengok Dajjal. Tamim ibn Aus kalau mai Ramadan, dia berdiri satu rakaat khatmatan fi rakaat. Jadi cerita dongeng tu buat mai 2021 ni jadi cerita dongeng tu hak kisah tu. Kisah tu memang berlaku, tetapi bila kisah itu bawa mai ke zaman kita, zaman saya, zaman kita semua, dia jadi macam, ya ke? Betul ke boleh buat mai tu agak ustaz? Tetapi itulah yang disampaikan, kisah-kisah luar biasa. Mereka menghidupkan Ramadan dengan Quran. Dengan Quran. Jadi saya rasa takat tu dulu kot. Nampak macam sunyi. Khusyuk orang dengar. Takat tu saja, insya-Allah. Semoga 2-3 benda yang saya peringat untuk diri saya dan kita semua, Allah Ta'ala jadikan ilmu itu ilmu yang bermanfaat. Amin. Kerana ilmu yang bermanfaat apabila diperolehi oleh seseorang itu, maka ilmu itu akan diamalkan oleh orang tu. Dan semoga semua yang ada dan seluruh umat Nabi Muhammad diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita semua diberikan kesempatan untuk duduk dalam Ramadan lagi, dan kita semua dihimpunkan bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Firdaus. Aqulu qali hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena bulan Ramadan ini, siri akan mempenuh syurga di YouTube rasmi Ustaz Wadi Anwar. Perangai anak Adam dan manusia ni sampai depan syurga. Dia nampak pintu syurga dalam keadaan yang terbuka, dan dia mendengar aswata ahli jannah, suara penduduk syurga. Dengar suara aswata ahli jannah, Nabi kata dia dengar. Dia kata, ya Rab, adkhilniha. Wahai Allah, boleh tak masukkan aku ke dalam syurga? Allah sengaja tinggalkan peristiwa lelaki ni untuk tunjukkan kepada kita beberapa benda. Antaranya betapa manusia ni ma'aghdaraka ya ibna Adam, betapa cepatnya kamu memungkiri janji wahai anak Adam, kata Allah.